Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 18 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Ketua Polis Negara Datuk Seri Achir Sani Abdullah Sani mengesahkan telah menerima laporan berhubung kenyataan yang dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Dalam satu kenyataan ringkasnya hari ini, beliau memaklumkan siasatan sedang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Tambahnya, individu-individu berkaitan dengan isu itu akan dipanggil membantu siasatan. Terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin semasa sidang medianya siang tadi memberitahu pihak polis mungkin memanggil Setiausaha Agung PAS itu sekiranya ada laporan mengenainya. 2 hari lalu, Datuk Seri Taqiyuddin mengeluarkan satu kenyataan semasa sidang video secara langsung di Harakat Daily memberitahu yang di-Pertuan Agong tidak menyatakan tarikh tertentu supaya Parlimen dibuka. Sebaliknya hanya menggunakan perkataan segera sahaja. Katanya Perdana Menteri telah membuat kenyataan untuk membuka Parlimen pada September atau Oktober yang mana kira-kira 3 bulan dari sekarang. Kenyataan Datuk Seri Taqiyuddin itu dilihat oleh banyak pihak sebagai derhaka terhadap titah yang di-Pertuan Agong. Parti Warisan Sabah Warisan berpandangan pembukaan semula Parlimen adalah satu keperluan mendesak untuk rakyat dan negara ketika ini. Presidennya Datuk Seri Syafiee Afdal berkata langkah itu membolehkan perbincangan ordinan darurat serta Pelan Pemulihan Negara PPN melibatkan perbelanjaan berkaitan COVID-19 dapat diteliti. Parti itu dalam satu kenyataan berkata pembukaan Dewan Rakyat juga dapat mewujudkan situasi seimbang dengan lebih berkesan seterusnya memberi manfaat kepada rakyat. Ini katanya amat penting bagi mengelakkan tiada seorang pun rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini tidak terbela diri dan keluarganya. Dalam pada itu, Warisan berkata parti itu menjunjung titah yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah agar darurat tidak disambung selepas 1 Ogos depan. Katanya titah itu membuktikan baginda dan Raja-Raja Melayu amat prihatin terhadap kesusahan dan kepayahan rakyat di dalam negara ini apabila dilanda wabak COVID-19 dan ia merupakan keputusan yang tepat. Ini kerana sepanjang tempoh pemerintahan darurat dilaksanakan, angka korban COVID-19 yang direkodkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak menunjukkan sebarang penurunan. Sebaliknya, kes harian meningkat saban hari. 3 buah kilang yang tidak disenarai sebagai perkhidmatan perlu di Taman Industri Sungai Buloh, Selangor masing-masing dikenakan kompaun RM50,000 dan diarahkan tutup. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, ketiga-tiga kilang berkenaan didapati menyalahgunakan surat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Jelasnya antara kesalahan yang dilakukan adalah membuat permohonan sebagai syarikat elektrik tetapi sebenarnya adalah sebuah kilang kita semula. Sebuah lagi kilang katanya menyatakan mereka adalah pengeluar alat perubatan tetapi selepas diperiksa, ianya merupakan kilang pemborong botol kaca dan plastik. Kilang itu menurut Muhammad Fakhruddin dikenakan kompaun oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kerana tidak mengisytiharkan rekod kesihatan pekerja. Dan tujuan kita untuk menjalankan operasi ini bagi menentukan sektor perkilangan di kawasan Petaling Jaya ini mematuhi SOP MKN yang telah ditetapkan dan juga mereka ini kita memeriksa sama ada mereka ini menyalahgunakan surat MITI yang telah dikeluarkan untuk kemenangan operasi. So hari ini sebanyak 15 sektor perkilangan kita telah menjalankan pemeriksaan dan setakat ini kita telah arahkan tiga daripada kilang-kilang diperiksa telah diarahkan ditutup kerana telah menyalahgunakan surat yang telah dikeluarkan oleh pihak MITI. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas melakukan pemeriksaan di Jalan TSB 1 Sungai Buloh hari ini. Tambah Muhammad Fakhruddin, sebuah kilang menghasilkan produk kosmetik turut diarahkan tutup serta-merta kerana memasukkan pendaftaran operasi sebagai kilang pembuatan cecair pembasmi kuman. Katanya kesemua kilang berkenaan diberikan arahan untuk menutup operasi sehingga tamat tempoh PKP. Seramai 5,000 pekerja dalam sektor peladangan sawit di Selangor akan diberikan suntikan vaksin melalui projek rintis yang dijalankan oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK. Menterinya Dato' Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata usaha itu bagi memastikan sasaran imuniti berkelompok mampu dicapai sebelum akhir tahun ini melalui Pelan Pemulihan Negara PPN seperti yang diumumkan Perdana Menteri.
Jelasnya dalam satu kenyataan, projek ini telah mendapat sokongan penuh pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF dan tindakan selanjutnya sedang diperincikan untuk dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Datuk Muhammad Khairuddin berkata melalui program vaksinasi di bawah projek rintis ini, bekalan serta penghantaran vaksin akan diberikan secara percuma oleh kerajaan. Bagaimanapun pihak syarikat yang terlibat perlu membiayai sendiri kos lain seperti penyediaan pusat pemberian vaksin PPV mengikut spesifikasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selain itu perlu menyediakan peralatan perubatan mengikut standard KKM, kos pemvaksin, doktor dan jururawat serta bayaran allowance kepada petugas sukarelawan dan anggota keselamatan. Tambah beliau, penyertaan pihak industri dalam program ini adalah secara sukarela bagi mendapatkan vaksin untuk para pekerja di sektor peladangan dan agri-komoditi secara berkumpulan. Dalam pada itu, KPKK juga mengalu-alukan pelibatan dan kerjasama pihak industri serta persatuan dalam membantu kerajaan melalui kementerian bagi menjayakan program vaksinasi yang bakal dilaksanakan kelak. Malah berharap melalui jalinan kerjasama dengan pihak swasta, sasaran imuniti kelompok PPN dapat dicapai dengan lebih cepat. Sebanyak 300 kes positif dan 7 kematian akibat jangkitan COVID-19 dilaporkan di projek perumahan rakyat PPR Desa Rejang Setapak untuk tempoh antara 1 hingga 17 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Wang Semaju Superintendent Achari Abu Samah berkata, Blok F dan L mencatatkan kes positif tertinggi dan kematian akibat virus berkenaan. Tambahnya, berdasarkan maklumat daripada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, dianggarkan terdapat 12,000 penduduk di PPR yang mempunyai 12 blok dengan 2,791 unit kediaman itu. 70% penduduk adalah Melayu, baki 20% adalah Cina dan India 10%. Katanya disebabkan peningkatan kes positif, kawasan perumahan awam itu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Jumaat hingga 1 Julai ini. Menurut Achari, seramai 250 petugas daripada 9 agensi penguatkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, KKM dan DBKL terlibat di dalam kawasan tersebut. Pereka grafik dan aktivis Fahmi Reza akan dipanggil bagi membantu siasatan berhubung hantaran kontroversinya di media sosial berkaitan ayam dan sardin. Ketua Polis Perak Dato' Mio Faridala Trash Wahid berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan selepas menerima laporan Ketua Pemuda UMNO Perak semalam. Ujarnya Fahmi dan beberapa individu lain yang terlibat sama dalam kes ini akan dipanggil dalam masa terdekat bagi memberi keterangan. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, Pemuda UMNO Perak telah membuat laporan polis terhadap Fahmi berhubung karikatur yang dilihat menghina dan menyindir Menteri Besar Perak, Datuk Sarani Muhammad. Ketua Pemuda UMNO Perak Muhammad Arif Abdul Majid dilaporkan berkata, laporan polis dibuat berikutan terdapat 2 hantaran yang dimuat naik di akaun media sosial milik Fahmi hingga mencetuskan kecaman netizen. Baik, laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.